Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Dr. Aila Abdul Latif. Anda sedang menonton VC. Membaca di mana faedah dan kelebihannya telah ditanamkan kepada setiap daripada kita sejak kita mengenal ABC. Malah sebagai warga yang sama-sama melangkah ke arah visi kemajuan itu, kita seharusnya merenungkan dalam seminggu sebenarnya berapa buah bukukah yang telah habis kita baca. Dalam episod kita pada hari ini, kita akan sama-sama memahami dan mengupas sejauh mana masyarakat pada hari ini menjadikan tabiat membaca sebagai gaya hidup, bagaimana senario hari ini, terutamanya dalam lanskap digital, mempengaruhi budaya membaca dan sejauh mana perspektif ketamadunan bangsa berilmu yang kita hasratkan boleh dicapai. Dan bersama-sama kita pada hari ini untuk membicarakan topik istimewa VC iaitu aspirasi membina generasi berilmu adalah yang berbahagia Dr. Rashidah Haji Bol Hassan merupakan Ketua Pegawai Eksekutif atau CEO Pustaka Negeri Sarawak. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Dr. Aila. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama kami dalam VC pada hari ini. Saya yang lebih terima kasih Doktor. Kami berbesar hati. Okey, bagi penonton yang tertanya-tanya mengapakah agaknya saya begitu teruja untuk bersama dengan tetamu jemputan kita pada hari ini, kerana bagi saya beliau adalah seorang cendekiawan di mana merupakan ahli lembaga bagi Intellectual Property Corporation of Malaysia dan memperoleh ijazah Doktor Falsafah beliau dalam sistem maklumat daripada Victoria Business School, Victoria University of Wellington, New Zealand, dan dua sarjana ya Doktor, sarjana dalam bidang MBA daripada Ohio University in the US dan sarjana dalam bidang sains perpustakaan dari Syracuse University. Wah, sangat-sangat saya rasakan menginspirasikan kejayaan itu. Okey, bagi memulakan perbincangan kita pada hari ini, dalam melahirkan masyarakat yang berwawasan, yang berpengetahuan luas, berdaya saing, maju ke hadapan, sebenarnya sejauh mana kita telah berjaya mengubah ataupun menanamkan minat dan tabiat positif ini untuk menjadi budaya di kalangan masyarakat kita. Terima kasih Dr. Aila. Kalau kita tengok bermula pada awal tahun 2000, turn of the century, ada sebuah kajian yang menyatakan bahawa rakyat Malaysia hanya membaca secara general hanya 2 buah buku setahun. Dan awal tahun ini ada lagi satu laporan mengatakan yang sekarang rakyat Malaysia membaca 15 buah buku setahun. Lebih sebuah buku dalam sebulan. Tapi itu hanya kata orang buku secara fizikal. Tapi seperti yang doktor katakan tadi, dalam landscape digital kita sekarang, ukurannya bukan hanya pada buku fizikal. Sebab banyak bahan bacaan kita sekarang adalah dalam bentuk digital. Dan tak semestinya kalau kita membaca tu kita mesti habis sebuah buku. Kadang-kadang kita kena baca bukan buku sahaja tetapi makalah dan juga bahan-bahan yang kita perlukan dalam menjalankan tugas kita seharian. Jadi boleh dikatakan usaha untuk menanam minat membaca di kalangan masyarakat Malaysia ada tahap kejayaannya, tetapi lagi banyak usaha yang perlu dijalankan. Kalau kita bandingkan dengan negara maju seperti Korea. Korea adalah salah satu negara yang membaca 50 buah buku dalam setahun secara purata rakyat mereka. Jauh lagi kita nak sampai ke sana, Doktor. Kita baru 15 yang 15. kita nak tuju ni 50 untuk sama. Jadi bagi generasi muda khususnya yang minat K-pop tu, jangan minat K-pop sahaja. Dia kena menyelaraskan sekali dengan minat membaca 50 buah buku satu tahun. Itu adalah satu KPI yang harus kita sama-sama fikirkan. Okey Doktor, berbicara dengan buku sebenarnya membolehkan kita menghujah secara diam dan ianya juga membolehkan kita meneroka kefahaman kita sendiri secara lebih berfokus. Dan menurut beberapa kajian mengatakan bahawa individu yang suka membaca ianya boleh mengurangkan risiko penyakit Alzheimer dan ianya meningkatkan daya ingatan seseorang.
Dan melalui pengalaman sebagai seorang yang bergiat dalam bidang perpustakaan, adakah perbezaan dari segi impak personaliti dan nilai pemikiran seseorang yang suka membaca buku dengan yang kurang membaca buku? Seperti yang Dr. Alia sendiri telah mengalaminya, bila kita membaca, ia memberi kita ruang untuk berada di luar daripada keadaan fizikal kita. Dengan membaca juga kita mendapat idea-idea yang telah orang lain fikirkan, sesuatu yang dapat kita gunakan untuk sama ada untuk memberi ilmu kepada kita atau untuk kita perdebatkan atau untuk kita persoalkan. That's the idea of reading, adalah untuk mendapat ilmu. Bukan sahaja daripada kajian secara saintifik, tetapi juga daripada segi agama Islam, dengan kita selalu membaca Al-Quran misalnya, akan mengurangkan penyakit Alzheimer, sebab dengan membaca ia mengembangkan lagi sel-sel pemikiran kita, sel-sel dalam otak kita, and that has been confirmed by scientists. Dan satu lagi, dengan membaca kita juga kita perlu membaca untuk mendapatkan idea-idea yang bernas untuk kita sendiri, to create further knowledge. Kita perlu daripada bahan-bahan yang lain kita baca. Melainkan kita sendiri yang membuat kajian dan kita pula yang menulis, orang lain yang baca hasil kita, dan itu adalah untuk mereka untuk perdebatkan our findings, our writings dan idea-idea kita. Dari situlah, dengan this active interaction of pemikiran, that is very essential untuk menjana ilmu. It's a cycle sebenarnya. It's a continuous cycle for knowledge creation. Daripada fokus dalam pembacaan itu, ianya menjadikan seseorang individu mungkin lebih berdaya saing, lebih tenang, dan biasanya mereka adalah orang yang lebih reliable dari segi memberikan pendapat dan sebagainya. Saya setuju. Okey, Doktor, bercerita tentang cabaran gaya hidup pada masa sekarang, ianya tidak sama. Kalau dulu memang agak sukar untuk kita mencari bahan bacaan, tetapi apa pendapat doktor melihatkan khususnya masyarakat pada hari ini, mereka lebih memilih untuk bacaan yang casual atau santai dibanding dengan membaca buku. Adakah sebenarnya buku telah menjadi kurang relevan pada masa sekarang dengan capaian ketamadunan yang kita ada? Itu sebenarnya boleh saya katakan, this is my personal observation. Sebenarnya kita banyak buat quantum leap, ya. Kalau di negara-negara barat tu, membaca tu adalah satu kemestian dan satu budaya, sedangkan kita budaya membaca tu belum begitu kental. Kemudian kita diketengahkan, dihimpunkan dengan the digital world, di mana digital world ni sesuatu yang bergolak dengan begitu pantas, so we have to read fast. Sekarang ni orang membaca, saya nak tanya doktor, kalau doktor nak update ke your app, kan baca ke tak agreement tu? Kita klik saja kan. Betul. Tapi itu mesti dibaca walaupun dia banyak. Ini kekurangan kita. Kita tak persoalkan agreement ni okey ke tidak. Satu daripada yang kita satu finding dalam kita menjana aktiviti dan program kami merasakan yang kita baca, kata orang, kapal atas atau just the tip of the iceberg. We don't go deep. Satunya, sama ada kita malas atau kita tak ada, kata orang, berdaya saing untuk mempersoalkan apa yang tulis itu sahih atau tidak. Ini yang kita sekarang menghadapi cabaran, terutama sekali kepada generasi yang muda sekarang ini, sebab semua nak cepat, semua nak cakap okey, tapi the hidden meaning behind the lines tu yang kita kadang-kadang kita terperangkap sebenarnya. Jadi cabaran pada masa sekarang ini adalah dengan teknologi yang pantas dan mudah diakses, ianya sebenarnya satu trap ataupun perangkap kepada semua orang menjadi kurang fokus, kurang sabar dan kurang berhati-hati dalam menakul ataupun menganalisa perkara-perkara penting sebagai intipati daripada apa bahan yang dibaca itu sendiri. Sangat menarik, dan ianya harus kita perhalusi dan teliti lebih lagi berkaitan dengan lanskap digital yang mempengaruhi gaya hidup dan corak pembacaan kita. Tetapi kita berikan ruang untuk berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama VC dalam episod kali ini bersama yang berbahagia Dr. Rashidah Hajibul Hassan, CEO atau Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak.
Doktor, berkaitan dengan pembacaan dan cabaran dalam dunia hari ini. Umum mengetahui bahawa kita terdapat ramai ilmuwan dan cendekiawan yang kita pada masa dahulu mereka menjadi reference ataupun menjadi rujukan kepada seluruh dunia. Dan dengan keadaan yang semakin mudah akses, dengan kemudahan fasilitis yang ada pada era literasi dunia digital ini, adakah sebenarnya akses keilmuan pada hari ini yang lebih canggih, yang lebih advance, yang lebih berinovasi itu memberikan generasi pada hari ini kelebihan dibanding dengan generasi dulu? Maksudnya kita menjangkakan akan lebih banyak bijak pandai yang akan muncul daripada generasi hari ini. Sepatutnya begitu. Tapi yang kita harus tekankan kepada generasi sekarang ni, sebab maklumat ni datang daripada pelbagai pelusuk dan pelbagai cara dan media, pengguna mesti bijak untuk mencari maklumat yang sahih dan autoritatif daripada mana-mana sumber maklumat sekalipun. Sememangnya sekarang ni kita kata orang, kalau perkataan bahasa Inggerisnya overwhelmed, kata orang bertimbun-timbun maklumat yang ada di hujung jari. Tetapi kita mesti mempunyai kebijaksanaan untuk mencari maklumat yang betul-betul boleh diguna, sahih dan mempunyai panduan isi yang boleh diketengahkan for further knowledge creation. Maksudnya cabaran untuk menjadi bijak pandai dan ilmuwan pada hari ini sebenarnya lebih diganggu oleh kecelaruan individu itu memfokus kepada kepakaran yang dia sepatutnya tahu. Bercerita tentang pengurusan maklumat sesuai dengan perpustakaan dan peranan pustaka dalam membantu pihak-pihak yang mencari maklumat ini mendapatkan manfaat dalam mencapai apa yang mereka kehendaki. Seiring dengan masa, ilmu sentiasa berkembang, maklumat sentiasa mendapat lambakan seperti yang kita bicarakan tadi. Perkembangan yang pantas ini sepatutnya diurus dengan sistematik dan ianya juga satu cabaran di pihak yang menguruskannya. Bagaimana teknologi dan pengurusan sumber dipastikan sesuai dengan usaha dalam menyelenggara dan memberi sokongan kepada keperluan yang berbeza ini? Okey, saya bercakap dari segi perpustakaan sebagai sebuah gedung ilmu. Kalau kita hanya mengumpul buku tanpa penggunanya, itu adalah satu kezaliman kalau boleh saya kata to the extreme, ya. Tetapi kita mengambil dan membeli atau kita acquire maklumat tu harus digunakan. Saya selalu kata jangan lokek untuk seorang menggunakan buku. Biar buku itu kata orang well used, soiled, daripada buku itu tak dipakai langsung. Jadi dalam pengurusan maklumat bukan sahaja mendapatkan maklumat tetapi ianya harus disseminate dan we have to ensure that ianya digunakan untuk membantu mereka untuk menjana ilmu or at least improve the quality of life that person. Dalam kita sebagai sebuah organisasi yang mengurus ilmu, kita mengurus, kemudian kita disseminate dan kemudian kita membantu mereka untuk mencari. Kalau tak ada di pustakaan kita, where else can we get that? Sebab itulah kita kalau rangkaian perpustakaan bukan sahaja di Sarawak tapi juga di Malaysia dan seluruh dunia, kita mempunyai rangkaian kepada suppliers of information untuk digunakan. Dan bahan-bahan ada, teknologi ada, kemudian yang paling penting adalah manusia. Ini dari segi penggunaan maklumat. Yang satu lagi yang in terms of knowledge management yang harus diketengahkan, di-highlightkan adalah pengurusan maklumat sebuah organisasi. Bayangkan dalam sebuah organisasi itu banyak sebenarnya maklumat yang penting dan tak penting tapi yang kita ambil yang penting. Macam mana sebuah organisasi itu mengurus maklumat dia sendiri dalam proses kerja mereka, maksudnya. How do you manage that? When one person goes away from the organisation, semua maklumat yang ada pada that person tu akan hilang. Are you going to reinvent the wheel? Itu satu aspek pengurusan maklumat dan ilmu yang jarang diketengahkan kepada organisasi-organisasi. Even jangan kata organisasi kerja, tapi sebuah keluarga maksudnya. How do you manage the information of your family supaya ianya boleh diketahui oleh generasi akan datang, oleh anak-anak cucu kita. Begitu juga sebuah negeri Sarawak ini, kita banyak ilmu.
ilmu yang belum didokumentasikan lagi, yang hampir pupus, yang hampir tak ada sebab our wise men, the elders dah tak ada dan tak dipraktikkan ilmu mereka. That is another aspect of knowledge management. Banyak sebenarnya tanggungjawab ianya memberikan kesedaran kepada kita bahawa kita yang di pihak yang membaca, kita ada tanggungjawab lain di mana kita harus mengetahui di mana peranan kita dari segi domain secara fungsional, secara berfungsi dalam record management, dalam database management, dalam knowledge management itu sendiri. Dan kita akan mengupas lebih jauh lagi secara jangka panjang bagaimana pengurusan yang baik akan membantu ke arah proses ketamadunan, capaian matlamat dan visi pada jangka panjang. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama visi. Kita masih bersama dengan tetamu jemputan kita yang berbahagia Dr. Rashidah Hajibul Hasan. Baiklah Doktor, melihat dari segi perspektif secara jangka panjang, membicarakan tentang ketamadunan yang ingin kita capai secara kolektif, negara maju, bangsa yang maju, perkembangan ilmu diambil kira melalui pembudayaan yang sesuai berdasarkan elemen-elemen tertentu. Apakah sebenarnya tali pengukur kejayaan pada usaha-usaha atau inisiatif yang telah kita rangkakan untuk mencapai pembudayaan yang sebegini? Kalau kita ambil sebagai benchmark negara-negara maju, for example, a well-read nation is a developed nation. Okay? Tak ada negara yang kita tengok yang di mana budaya membaca mereka tidak maju ke hadapan. Kita ambil, jangan jauh, kita ambil daripada Korea. At one time, Korea ada 50 tahun ke belakang daripada kita. Tengok sekarang, mereka waktu tu belajar daripada Malaysia. Kemudian mereka come up with something yang kata orang self-sustaining in terms of menjana ilmu mereka sendiri. Where are they now? Kita tak tengok yang lain in terms of content development mereka. Di mana kita, di mana mereka. Yang satu lagi pengukur. Ni kalau kita tengok daripada ilmiah ya. An index to a developed nation adalah dikira daripada kajian-kajian yang dijana oleh para ilmiahnya di akademia dan juga inovasi-inovasi yang dijalankan oleh industrinya. Kemudian apakah jenis industri yang ada di negara tersebut? Adakah dia masih lagi subsistence atau kata orang primary industries atau adakah mereka adding value to the industries that they have? Tengok di mana kita berbanding dengan negara-negara maju yang lain. Dan dengan negara ASEAN, misal kata, adakah kita pernah menambah nilai kepada apa yang kita ada? Kita tengok something very simple. Actually Malaysia is very endowed dengan natural climate yang boleh menjana bahan makanan. Tapi adakah kita sebuah negara eksporter atau yang menjual bahan-bahan makanan melalui inovasi, kajian yang dijalankan supaya ada added value. For example, bahan-bahan yang ada di kampung-kampung kita, adakah mereka menggunakan ilmu untuk menaik taraf? Something as simple as kepek pisang, for example. Do they have the knowledge to make it better than just a simple kepek pisang? We start to question ourselves. Itu adalah kata orang the yardstick to measure whether what you are doing, you using ilmu untuk menambah nilai kepada apa yang kita buat. Dan adakah kita masih pada takluk yang lama, masih pada ilmu yang lama, atau adakah kita menjana ilmu untuk digunakan? Are our research being translated into commercialization of products, for example? So itu adalah antara perkara-perkara secara sepintas lalu, sama ada ilmu itu hanya di rak buku atau ilmu itu digunakan untuk menambah nilai dalam kualiti hidup seseorang rakyat dan masyarakat. Jadi untuk mencapai objektif yang kita harapkan, ianya dari segi ketamadunan itu sendiri, ilmu kita lihat perlulah diukur dari berbagai aspek seperti indeks,
ranking dan juga penggunaan aplikasi ilmu sendiri, di mana ini harus didokumentkan dan diketahui oleh setiap pihak yang berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana kita mengambil faedah dan memanfaatkan apa yang ada, menambah nilai, seterusnya kita menambahkan originality, itu yang akan menjadikan kita lebih maju ke hadapan seperti mana yang dibuat oleh negara-negara maju itu. Dan akhir kata doktor, dari segi harapan dan impian sebagai seorang yang telah mengusahakan, menghasratkan banyak kemajuan daripada pengurusan ilmu, daripada pengurusan bacaan, menawarkan pelbagai inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan pembacaan ini sendiri, apakah mungkin yang boleh kita berikan pesanan kepada mereka yang menonton pada hari ini? I'll just go back to one basic. Reading has got to start from home. Once ibu, bapa atau keluarga dalam rumah itu menunjuk sebagai example, ya, yang kita membaca, tak kisah membaca nusrat khabar ke, membaca Quran ke, membaca kitab-kitab ke, membaca buku untuk sekolah, the kids will follow. They will ask. You want to plant that seed of intellectual curiosity amongst children supaya mereka bertanya dan bertanya. Dan sebagai ibu bapa, janganlah cepat bosan bila ditanya anak-anak soalan-soalan sampai kita tak dapat jawapan. Bila kita dah menanam kata orang budaya membaca, reading is fun, kita telah mula membantu masyarakat kita sebenarnya untuk membuat asas kepada lifelong learning. When we plant that curiosity, intellectual curiosity amongst the children, you plant that foundation for lifelong learning. Sebab sekarang ni, walaupun kata doktor, saya seorang cendekiawan, saya kata itu belum cukup. Sebab setiap hari ada sesuatu baru yang nak belajar. Dan satu daripada aspeknya literasi ni bukan sahaja membaca ABC atau dapat mengira, tetapi bila kita dah berkeluar bekerja, functional literacy itu amat penting. Dan kata orang keinginan untuk mengetahui perkara baru. You have to continue learning sampai keliang lahat sebenarnya. Itulah disebabkan kesedaran yang sebegitu akan membuatkan kita tidak akan berhenti pada tahap yang kita sedia ada. Kita akan sentiasa memperbaiki dan menjadikan kita insan yang lebih baik pada masa yang seterusnya. Baiklah, terima kasih doktor. Untuk bersama-sama dalam mengambil peluang dan manfaat daripada inisiatif yang telah dirangka, kesedaran dalaman itu perlu dan juga disiplin bagi setiap individu, tidak kiralah dari apa pun peringkat umur, pendidikan, tahap latar belakang maupun minat kita sendiri. Renungkan untuk kita memulakan tabiat dan membentuk akal fikiran yang lebih baik. Sedikit sebanyak akan memberi perubahan dari takut yang lama ke arah perubahan nilai diri dan kebolehan yang berbeza tanpa anda sedari. Terima kasih banyak doktor di atas kesediaan untuk bersama kami. Sekian sahaja untuk episod VC pada hari ini. Bersama kita ke arah perubahan diri dan pencapaian yang lebih baik untuk hari esok. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.